Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum ni, kita telah melihat bagaimana proses pemejalan sesuatu bahan berlaku daripada bahan liquid menjadi solid. Ini kita boleh nampaklah bagaimana pembentukan nukleus semasa bahan dalam keadaan liquid. Pembentukan nukleus semasa bahan dalam liquid dan dia membentuk crystal structure. Crystal structure ni lah yang akhirnya akan bergabung dan menjadi pembentukan grain. Kita tahu bila mana berlaku proses pemejalan, crystal structure akan berlaku defect. Crystal defect ni kita dah lihat daripada sudut dimension. Kita dah tengok dalam 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension dan juga 3 dimension. Kita ada point defect, line defect, area defect dan juga volume defect. Kita dah tengok perbezaan defect yang berlaku pada bahan metal, seramik dan juga alloy. Kecacatan ni berlaku disebabkan oleh atom. Sama ada atom akan berlaku kehilangan, berubah tempat ataupun dia mencelah di antara atom-atom yang lain. Dan yang kedua bagi seramik, kita melihat pada ion. Kita lihat pada anion dan juga cation. Dislocation dia berlaku pada line defect. Dan seterusnya kita ada surface defect dan juga volume defect. Dan slide ini saya akan terangkan apa itu diffusion dan macam mana diffusion berlaku dalam bahan pepejal. Kita akan lihat apa itu diffusion mechanism. Diffusion ataupun resapan adalah satu fenomena di mana bahan berpindah melalui pergerakan atom. Dia akan melalui atomic motion. Terdapat dua jenis proses resapan ataupun diffusion proses ini, iaitu interdiffusion. Ini melibatkan impurity diffusion. Dan yang kedua, self-diffusion. Rajah menerangkan bagaimana proses resapan boleh berlaku. Kita akan nampak bahan akan berpindah melalui pergerakan atom. Kita ada bahan A dan juga bahan B. Pada permulaan ataupun sebelum bahan dikenakan sesuatu proses seperti heat treatment, bahan dalam keadaan kedudukan atom masing-masing dalam unit sel masing-masing. Selepas bahan dikenakan heat transfer, kita akan boleh nampak bahan berpindah melalui pergerakan atom. Dia akan meresap di antara satu sama lain. Atom A akan meresap ke dalam atom B, manakala atom B akan meresap ke dalam atom A. Proses resapan yang pertama iaitu interdiffusion. Interdiffusion berlaku bila atom logam meresap ke logam yang lain. Yang ini contohnya copper dan juga nickel diffusion. Selepas dikenakan suhu yang tinggi semasa proses heat treatment, awak akan nampak seperti rajah yang sebelum ini. Bahan dia berpindah melalui pergerakan atom.
Proses resapan yang kedua ialah self-diffusion. Untuk pure metal, atom meresap ataupun pindah ke kedudukan lain. Dia tiada perubahan pada bahan. Awak boleh nampak atom A, atom B, C dan juga D, dia masih berada pada kedudukan atom yang asal. Dia hanya berubah pada kedudukan dia sahaja. Untuk memastikan diffusion ataupun resapan ni berlaku, dia ada dua syarat. Yang pertama, dalam unit sel mesti ada ruang kosong untuk atom berpindah ataupun meresap. Maknanya atom tu dia nak meresap, dia kena pastikan ada ruang kosong di sebelahnya. Okey. Syarat yang kedua, atom itu sendiri dia mempunyai tenaga yang cukup untuk memecahkan ikatan dengan atom yang bersebelahan. Okey. Apabila suhu ditingkatkan ataupun semakin meningkat suhu, kadar atom boleh meresap juga akan semakin meningkat. Kita ada dua model mekanisme resapan atom. Yang pertama, substitutional ataupun vacancy diffusion. Dan yang kedua, interstitial diffusion. Kita akan tengok dulu apa itu substitutional ataupun vacancy diffusion. Mekanisme resapan atom substitutional ataupun vacancy diffusion ni dia melibatkan pertukaran atom dari kedudukan normal ke ruang kosong yang bersebelahan. Yang ini awak boleh nampak lah. Pertukaran atom yang ini, yang asal. Dia ke ruang kosong yang bersebelahan dengan atom masing-masing. Okey. Resapan atom pada satu arah akan sepadan dengan kekosongan yang ada pada arah berlawanan. Yang ini awak boleh nampak pada rajah ni. Rate of substitutional diffusion depends pada dua perkara. Yang pertama, vacancy concentration dan yang kedua, frequency of jumping. Terusnya kita akan tengok apa itu mekanisme interstitial diffusion. Yang ini dia melibatkan pergerakan atom dari ruang interstitial ke ruang interstitial yang lain. Yang ini awak boleh nampak lah. Yang ini first dia dah mencelah di antara atom-atom yang lain. Kemudian dia akan berpindah dan dia masih juga mencelah ataupun menyelit di antara atom-atom yang dah tersusun. Yang ini biasanya atom ni dia adalah benda asing seperti yang ini contoh-contoh dia. Ada hidrogen, kita ada karbon, kita ada nitrogen dan juga oksigen. Mekanisme interstitial diffusion ni dia berlaku lebih pantas berbanding daripada substitutional diffusion. Okey, yang pertama, kenapa dia boleh berlaku lebih cepat? First, interstitial atom dia lebih kecil. Awak boleh nampak dekat bawah ni, saiz atom dia lebih kecil dan juga mudah bergerak. Bila dia kecil, dia memudahkan atom tu untuk bergerak. Dan yang kedua, kekosongan interstitial dia lebih banyak compare yang substitutional diffusion mechanism. Kita ada formula bagi mengira nilai flux. Flux equal to mass divide by area during time. Okay. Ini adalah formula yang kita patut tahulah.
Concentration profile kita boleh dapat daripada curve concentration versus position. Kita ada kat sini dua bahan, copper dan juga nickel. Yang ini ada dia punya position. Unit awak boleh tengok. Unit tak payah. Daripada graf ataupun daripada curve concentration versus position ni, kita boleh dapati bahawa daripada curve concentration versus position bagi bahan, awak boleh dapati bahawa lebih curam garisan yang terhasil ini, dia akan dapat nilai flux yang lebih tinggi. Dan resapan dia bergantung pada masa. Kuantiti elemen yang dipindah atau berpindah dalam satu sama lain dia berfungsi dengan masa. Selepas ni kita akan tengok apa itu steady state diffusion dan juga non-steady state diffusion. Dalam slide seterusnya kita akan tengok apa itu steady state diffusion dan juga non-steady state diffusion. Terima kasih.